Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati serta Ar-Rasul Anak Lelaki Subramaniam, Pensyarah Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia EDUP 2072. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 7 dari Pendidikan Islam 1 akan membentangkan tajuk Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Siti Nuzarah binti Yusuf, dan rakan saya Nurul Basira binti Razak dan Nur Fatihah binti MD Jamil. Ini merupakan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia yang akan diterangkan oleh kumpulan kami dari sebelum, selepas dan kini. Dalam membangunkan sesebuah negara dalam bidang ekonomi, politik dan sosial, sistem pendidikan melalui sistem persekolahan merupakan salah satu elemen yang penting. Sistem pendidikan bukan sahaja berperanan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat semata-mata, bahkan menjadi wadah perjuangan untuk menyampaikan nilai-nilai murni dalam mencapai perpaduan kaum khususnya di negara kita. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, agama dan adat resam di mana ia dikenali sebagai masyarakat majmuk. Pelaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan perlu mengikut keperluan dan kesusahan masyarakat Malaysia. Sistem pendidikan sebelum merdeka terbagi kepada dua era, iaitu sebelum zaman kolonialisme pada tahun 1400 hingga 1786 dan semasa zaman kolonialisme British yang berlaku pada tahun 1786 sehingga 1991, dan terbagi kepada dua, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua pada tahun 1786 hingga 1941 dan selepas Perang Dunia Kedua 1946 sehingga 1956. Bagaimana pendidikan orang Melayu sebelum zaman kolonialisme British? Sebelum kedatangan kuasa penjajah, sistem pendidikan orang Melayu adalah berlandaskan kepada kitab suci Al-Quran. Aktiviti mereka adalah tahap kepada membaca Al-Quran, huruf abjad, mengingat dan menghafal doa serta mempelajari prinsip-prinsip agama Islam. Pada masa itu, organisasi masyarakat Melayu adalah kurang kompleks dan lebih menepukan kepada pendidikan agama. Saya akan menerangkan perkembangan pendidikan sebelum merdeka. Sistem pendidikan pondok. Pendidikan pondok adalah pendidikan tidak formal yang dipercayai berkembang dengan penyebaran agama Islam di rantau ini pada abad ke-14. Pedagang Arab dan India yang beragama Islam telah memulakan pendidikan bukan formal ini dengan memperkenalkan sekolah-sekolah pondok di beberapa buah negeri iaitu Perlis, Kedah, Melaka, Terengganu, Kelantan dan Brunei. Pengajian agama Islam yang dijalankan di surau-surau dan madrasah biasanya berlangsung pada siang hari. Para guru terdiri daripada imam dan haji. Pelajar pula terdiri daripada golongan dewasa, lelaki dan perempuan. Pengajaran dan pembelajaran dijalankan termasuklah bacaan Al-Quran, tajwid, tafsiran Al-Quran dan hadis serta pengajian fiqh dan tauhid. Pengajaran dan pembelajaran di sekolah pondok dijalankan dengan kaedah yang lebih sistematik berbanding dengan pengajian di surau atau madrasah. Waktu pembelajaran berlaku selepas waktu subuh, petang dan malam. Pada sebelah pagi, para pelajar menjalankan kegiatan bertani, menangkap ikan, mencari kayu api dan mengangkut air. Tujuannya adalah untuk membantu para guru menyara hidup mereka. Diorang pengajian tidak ditetapkan jumlahnya oleh pihak pentadbir. Namun, bagi pelajar yang berasal dari keluarga yang berkemampuan, mereka digalakkan untuk membantu dengan menderma bagi memajukan infrastruktur sekolah. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, mereka akan membawa buah tangan seperti beras, pakaian dan keperluan lain dari rumah untuk guru mereka. Kaedah pembelajaran yang utama pada masa itu adalah secara hafalan. Bagi pengajaran Al-Quran, pelajar akan mengeja dan baca berulang-ulang sehingga dapat menghafal surah-surah dalam Al-Quran dengan lancar. Dalam pengajaran fiqh, pelajar mengingati hukum hakam berkaitan dengan syariat Islam. Hubungan kait antara sistem pendidikan pondok dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah mewujudkan insan yang seimbang dari segi ciri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, yang mana ia bermatlamatkan untuk melahirkan insan yang berkebolehan dalam aspek teknikal dan praktikal. Aspek ini wujud apabila bermulanya pendidikan awal di tanah Melayu. Pendidikan ketika itu bersifat tradisional dan dijalankan di rumah guru, masjid dan madrasah telah melahirkan masyarakat yang menjiwai serta mengaplikasikan agama dalam kehidupan harian.
Aspek ini sedikit banyak dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana pendidikan era masyarakat tradisional mementingkan pembangunan rohani seperti mana yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Sistem pondok ketika itu sangat menekankan ilmu pengetahuan tentang Islam supaya dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri seperti mana yang terkandung di dalam elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Kita boleh simpulkan elemen-elemen terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini sedikit sebanyak telah wujud pada era pendidikan masyarakat tradisional dan ianya diperoleh dari sistem pendidikan pondok. Sistem pendidikan vernakular. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan vernakular? Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. Dasar laissez-faire dalam pendidikan telah menyebabkan terdapatnya 5 jenis persekolahan pada zaman pemerintahan Inggeris. Sekolah-sekolah tersebut ialah Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil, Sekolah Inggeris dan Sekolah Agama atau Madrasah. Setiap sekolah khusus untuk satu kaum tertentu sahaja. Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pembelajaran yang berbeza yang mana dibawa dari negara asal. Kurikulum setiap jenis sekolah berbeza dan tidak seragam, yang mana kurikulum yang digunakan mengikut keperluan kaum masing-masing. Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, bandar dan kampung. Dan sistem pendidikan vernakular ini tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal. Laporan Cheesman yang mana diketuai oleh Mr. Harold Ambrose Robinson Cheesman, iaitu pengarah pendidikan Melayu Union tahun 1946. Tanah Melayu dijajah oleh Inggeris sekali lagi setelah tamat Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, pandangan penduduk Tanah Melayu mula berubah. Orang Cina dan India menunjukkan mereka ingin bermestautin di Tanah Melayu. Orang Melayu pula sedar bahawa bahasa pendidikan penting untuk meningkatkan kedudukan ekonomi dan sosial. Ekonomi pada peristiwa ini, kaum Melayu meminta kerajaan Inggeris untuk memperbaiki keadaan pendidikan di sekolah-sekolah Melayu. Justru laporan Cheesman telah dihasilkan sebagai langkah oleh pihak Inggeris untuk membina semula sistem pendidikan di Tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Antara cadangan dalam laporan Cheesman ialah memberikan pendidikan percuma kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah vernakular pada peringkat rendah. Kanak-kanak tidak perlu membayar pendidikan tersebut. Yang kedua, pelajar di sekolah rendah berpeluang mempelajari bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib di semua sekolah vernakular. Kemudian sekolah menengah terdiri daripada 2 jenis sahaja, iaitu sekolah pertengahan dan sekolah tinggi, yang mana menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Pendidikan vokasional hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya seperti yang termaktub dalam laporan pelajaran 1938. Walau bagaimanapun, laporan ini hanya untuk membina semula sistem pendidikan dan tidak menyentuh perpaduan kaum. Rancangan ini gagal kerana ia lebih memberi tumpuan kepada peringkat sekolah rendah sahaja dan mengutamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Tanah Melayu. Barnes iaitu seorang pengarah Fakulti Kemasyarakatan Universiti Oxford telah memperbaiki laporan Cheesman dengan menghasilkan laporan Barnes pada tahun 1949. Pada tahun 1951, cadangan terhadap perubahan sistem pendidikan telah dikemukakan dan pihak British telah melantik jawatankuasa yang diketuai oleh L.D. Barnes, iaitu pengarah latihan sosial dari Oxford University England, untuk menyelidik dan mengkaji jenis sistem pendidikan yang sesuai diaplikasi di Tanah Melayu. Jawatankuasa ini lebih dikenali sebagai penyata Barnes. Jawatankuasa mengenai pendidikan Melayu atau laporan Barnes 1951 mengesyorkan seluruh sistem pendidikan dirombak semula serta mencanangkan yang pertama, matlamat pendidikan ke arah membentuk satu rupa bangsa berasaskan pelbagai kaum, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Kemudian, semua sekolah vernakular dibubarkan dan digantikan dengan sekolah kebangsaan yang mana menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Yang ketiga, sekolah kebangsaan ini hanya menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada peringkat sekolah rendah. Jika bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar, maka bahasa Inggeris akan digunakan sebagai bahasa kedua. Dan sebaliknya, jika bahasa Inggeris digunakan sebagai pengantar, maka bahasa Melayu akan digunakan sebagai bahasa kedua.
Kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun yang menerima pendidikan di sekolah kebangsaan diberi pendidikan percuma, iaitu tidak perlu bayar. Okey, yang kelima, setelah tamat pendidikan sekolah rendah, murid-murid yang meneruskan pelajaran ke peringkat menengah akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang keenam, pembinaan sekolah vokasional yang moden. Yang ketujuh, kurikulum hendaklah menekankan mata pelajaran seperti sains, seni perusahaan dan sains rumah tangga. Yang ke-8, pentadbiran dana keuangan sekolah kebangsaan perlu ditanggung oleh penguasa pelajaran setempat dan kerajaan. Kemudian penubuhan jemaah nazir persekutuan dan terakhir pembinaan maktab perguruan berasrama untuk pemegang sijil persekolahan. Apakah hubungan kait laporan Barnes dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Okey, ia meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan mewujudkan atletan perguruan kepada guru. Hal ini dapat dipastikan di dalam laporan Barnes pada tahun 1951 mencadangkan penubuhan maktab perguruan bagi meningkatkan kualiti guru. Okey, retentan itu secara langsung dapat melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran, bertanggungjawab, membangunkan diri, masyarakat dan negara seperti mana yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Laporan Feng 1991 merupakan laporan pendidikan Cina di Malaysia yang mana pada tahun 1991 Dr. Feng Wu iaitu Setiausaha Kerja Bersekutu Negara Cina dan Prof. Dr. Wu Teh yang bekerja dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dilantik untuk mengkaji pendidikan Cina. Kenapa ia ditemukan? Untuk menyimak semula laporan Barnes dan pandangan masyarakat Cina yang menganggap laporan tersebut adalah untuk menghapuskan bahasa dan tradisi orang Cina. Antara cadangan dalam laporan Feng 1991 ialah walaupun bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa, namun orang Cina perlu diberi peluang untuk bentuk kebudayaan negara. Galakan diberikan kepada orang Cina untuk menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Orang Cina digalakkan oleh kerajaan Inggeris untuk menguasai ketiga bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Pengajaran bahasa Cina, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu hendaklah diperbaiki. Guru terlatih bagi sekolah Cina tidak mencukupi dan bantuan kewangan untuk sekolah Cina perlu ditambah. Buku-buku teks sekolah Cina, terutama dari negara Cina dan Hong Kong perlu disemak dan dimasukkan unsur-unsur masyarakat tempatan. Dasar pendidikan negara hendaklah ke arah matlamat membentuk kewargaan Melayu. Sekolah-sekolah mestilah menyediakan kanak-kanak untuk menempuh semua aspek kehidupan berdasarkan latar belakang kehidupan masyarakat Melayu. Pada masa ini, orang India meminta untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa untuk mengkaji pendidikan Tamil, tapi cadangan ditolak dan laporan ini tidak diterima oleh pemimpin-pemimpin Melayu. Ordinan pelajaran ditubuhkan oleh kerajaan British di Tanah Melayu pada tahun 1952. Ianya bertujuan untuk mengkaji laporan Barnes 1950 dan Feng 1951. Laporan ini menyetujui beberapa perkara dalam laporan Barnes dan Feng iaitu yang pertama, penubuhan dua jenis sistem persekolahan. Sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kemudian, pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid ingin belajar bahasa ibunda mereka. Yang terakhir, bahasa Melayu adalah wajib di sekolah Inggeris, manakala bahasa Inggeris adalah wajib di sekolah Melayu. Walau bagaimanapun, cadangan dalam Ordinan Pelajaran 1952 tersebut tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana menghadapi beberapa masalah seperti yang pertama, kekurangan kewangan bagi melaksanakan perancangan pendidikan seperti yang dicadangkan dalam ordinan tersebut. Kemudian, masalah kekurangan guru terlatih terutama di sekolah kebangsaan. Yang terakhir, tentangan kuat dari kaum Cina dan India kerana soal bahasa pengantar di sekolah Cina dan sekolah Tamil. Ini bukan rujukan yang saya gunakan. Saya Nurul Basirah binti Razak. Saya akan menyambung sesi pembentangan mengupas tajuk perkembangan sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Okey, selepas merdeka, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Okey, di sini terdapat 8 perkara yang akan saya sentuh. Yang pertama ialah laporan Penyata Razak 1956. Yang kedua, laporan Rahman Talib 1960. Yang ketiga, Akta Pendidikan 1961. Yang keempat, laporan Aminuddin Baki 1964.
Yang kelima, Laporan Hussein On 1971. Yang keenam, Akta Pendidikan 1996. Yang ketujuh, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Dan yang ke-8, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Sekarang mari kita lihat Laporan Penyata Razak 1956 yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Husin, Menteri Pendidikan pada waktu itu. Tujuannya ialah untuk menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan membina satu sistem pendidikan kebangsaan. Yang kedua, untuk mengkaji semula struktur pendidikan negara. Antara cadangannya ialah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan dan satu jenis kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama, berpusat dan bercorak kebangsaan. Laporan yang kedua ialah Laporan Rahman Talib 1960 yang dipengerusikan oleh Encik Abdul Rahman Talib. Tujuannya ialah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan dan yang kedua untuk membaiki sistem pendidikan Persekutuan Tanah Melayu. Antara cadangannya ialah pendidikan percuma di sekolah rendah, kemudian kenaikan darjah secara automatik sehingga tingkatan 3. Dan yang ketiga, peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan dan yang terakhir sekali ialah untuk memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Lihat Akta Pendidikan 1961. Akta ini berdasarkan cadangan-cadangan Laporan Razak 1956. Dasar pembentukannya ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik negara ini di samping menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Antara tumpuannya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Dan seterusnya, pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid. Yang keempat ialah Laporan Aminuddin Baki. Laporan ini memperkenalkan pendidikan aneka jurusan kerana pelajaran menengah rendah selama 3 tahun selepas pelajaran sekolah perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Dan menyediakan pelbagai jenis peluang pekerjaan untuk pelajar menjawat jawatan yang sesuai setelah mereka tamat pengajian. Kemudian mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat mengeluarkan pelbagai tenaga kerja yang berkemahiran kerana tidak semua murid berjaya dalam bidang akademik. Jadi mereka boleh meneruskan kerjaya mereka dalam bidang kemahiran. Yang kelima, kita melihat kepada Laporan Hussein On 1971 yang diketuai oleh Tun Hussein On. Tujuannya ialah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur persekolahan. Cadangannya ialah bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa pengantar, namun kedudukan bahasa Inggeris masih dipelihara. Dan yang kedua, masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk memperolehi pencapaian yang baik. Seterusnya, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tujuannya ialah untuk mengkaji semua matlamat dan kesan sistem pendidikan termasuk kurikulum dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud. Seterusnya, untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dapat dipenuhi sama ada dari jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk memastikan sistem pembelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan terlatih. Cadangannya ialah memberi tumpuan kepada asas pendidikan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Dan yang ketiga, fokus diberi kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang tinggi.
Okay, kemudian kita melihat kepada Akta Pendidikan 1996. Okay, dikenali sebagai Akta 550 adalah bertujuan untuk memansuhkan Akta Pelajaran 1961. Okey, akta ini telah mengemukakan satu undang-undang baharu tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat ini dapat dicapai melalui satu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Okay, pendidikan yang disediakan melalui akta ini adalah pelbagai dan komprehensif. Komprehensif skopnya serta dapat memenuhi keperluan negara dan memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Okay, seterusnya, hasrat untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Okay, untuk menjadikan kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling tanah air dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya, dan yang terakhir sekali untuk memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi semua pelajar di negara ini. Okey, yang terakhir sekali ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006-2010 yang dilancarkan oleh Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Okey, PIPP merupakan satu dokumen perancangan pembangunan yang meliputi 3 aspek utama iaitu infrastruktur, pengisian dan tenaga manusia. Okey, matlamat PIPP adalah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Okay, dua pendekatan utama telah dikenal pasti sepanjang tempoh RMK ke-9 iaitu yang pertama, untuk menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Dan yang kedua, kecemerlangan institusi pendidikan. PIPP telah menggariskan 6 teras utama. Yang pertama, membina negara bangsa. Yang kedua, membangunkan modal insan. Yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan. Yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Yang kelima, memartabatkan profesion keguruan. Dan yang keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Okey, di sini kita boleh lihat kerangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Okey, terdapat asas pembangunannya, teras asas pembangunan pendidikan. Okey, pendekatannya ada 2, kesamarataan peluang dan kecemerlangan institusi pendidikan. Okey, seterusnya teras strategik PIPP ada 6. Okey, dan faktor kritikal kejayaannya ada 4. Okey, yang pertama, kerjasama dan komitmen warga pendidik. Yang kedua, kerjasama dan komitmen pihak berkepentingan. Yang ketiga, sistem penyampaian pendidikan. Yang keempat, sistem pemantauan dan penilaian. Okey, semua ini bermatlamatkan pendidikan yang berkualiti untuk semua. Okey, sekarang mari kita lihat sistem pendidikan Malaysia terkini. Okay, sistem pendidikan negara dibahagikan kepada 5 kategori. Okay, yang pertama, pendidikan peringkat prasekolah. Kedua, pendidikan peringkat rendah. Yang ketiga, pendidikan peringkat menengah. Yang keempat, pendidikan peringkat lepas menengah. Dan yang kelima, pendidikan peringkat pengajian tinggi. Okay, mari kita lihat. Yang pertama ialah pendidikan prasekolah. Okay, pendidikan prasekolah ini merupakan program pendidikan bagi murid dari umur 4 hingga 6 tahun. Okey, dan yang kedua bagi pendidikan rendah pula ialah kursus pengajian pada peringkat rendah dan dirancang bagi tempoh 6 tahun. Okey, maksudnya daripada tahun 1 hingga tahun 6. Okey, dan yang ketiga pendidikan menengah. Okey, bagi pendidikan menengah ini terdapat 2 bahagian. Okey, yang pertama menengah rendah dan yang kedua menengah atas. Okey, bagi menengah rendah, kursus 3 tahun bermaksud bagi murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, kursus 3 tahun bagi murid yang telah tamat pendidikan rendah. Okey, dan yang kedua ialah menengah atas. Okey, menengah atas. Menengah atas ini bagi murid
tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Pendidikan yang sesuai dengan kebolehan dan bakat murid yang tamat pendidikan menengah rendah. Yang keempat ialah pendidikan lepas menengah. Pendidikan lepas menengah ini ialah pendidikan yang disediakan selepas seseorang murid itu tamat pendidikan menengah atas. Boleh kita lihat antaranya ialah program matrikulasi asasi bagi murid-murid yang mengambil STPM ataupun STAM. Ini boleh diadakan di sekolah menengah ataupun sekolah menengah agama. Seterusnya yang kelima ialah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdapat di kolej, IPTA ataupun IPTS. Pendidikan yang disediakan oleh Institut Pengajian Tinggi. Antara yang di program yang ditawarkan ialah program diploma, ijazah dan ijazah lanjutan. Sekian saja daripada saya dan akan disambung oleh rakan saya yang seterusnya iaitu Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Muhammad Jamil akan menyambung pembentangan ini dan akan membahaskan tentang hubung kait perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, kita lihat dulu pengertian falsafah. Dari sudut bahasa, falsafah ini berasal daripada beberapa perkataan asing iaitu philo yang bermaksud cinta. Ianya berasal daripada istilah Yunani dan sophos yang bermaksud pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Apabila digabungkan dua perkataan ini, ianya membawa maksud cinta kepada pengetahuan. Manakala merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, falsafah ini bermaksud pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi dan ianya menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang lain. Manakala dari sudut istilah pula, sebenarnya terdapat beberapa pengertian falsafah yang berbeza mengikut tokoh-tokoh falsafah. Namun, terdapat persamaan daripada takrifan mereka yang merangkumi elemen-elemen seperti manusia, Tuhan dan alam. Plato mendefinisikan falsafah sebagai usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Usaha ini dilakukan melalui proses dialektik dan hal mengetahui jiwa manusia. Manakala Aristotle pula menyatakan bahawa falsafah ini ialah ilmu tentang kebenaran yang diperolehi menerusi ilmu metafizik, retorik, logik, etika, estetika, ekonomi dan juga politik. Manakala dari sudut pandang Islam, falsafah ini dikenali sebagai hikmah yang menyentuh tentang kebijaksanaan manusia dan juga bersifat ketuhanan. Dan antara tokoh falsafah Islam yang terkenal ialah Ibn Sina. Beliau membahagikan falsafah dalam konteks teori dan juga praktik yang dikaitkan dengan agama. Dasarnya terdapat dalam syariat agama dan penjelasan tentang kelengkapan diperolehi oleh manusia menerusi akal. Falsafah praktik ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia sehingga mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep ini dikenali sebagai ilmu akhlak. Falsafah juga mencakupi undang-undang iaitu apa yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam hubungannya dengan keluarga, masyarakat dan juga negara. Manakala pendidikan pula bermaksud satu proses menyampai dan menuntut ilmu untuk membangunkan daya intelek dan keyakinan diri individu. Rentetan daripada itu, individu dapat meningkatkan kematangan untuk memberikan pendapat dan berhujah semasa menjalani kehidupan sebenar.
Kita lihat pula konsep dan prinsip FPK iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti yang diketahui, falsafah pendidikan kebangsaan merupakan satu garis panduan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Di dalam FPK ini terkandung di dalamnya isu-isu yang penting yang berkait rapat dengan pendidikan seperti nilai-nilai, prinsip dan hala tuju pendidikan negara, dan garis panduan ini telah diterjemahkan dengan jelas di dalam FPK iaitu pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Melihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan, secara umumnya FPK ini terdiri daripada 4 konsep iaitu emosi, rohani, jasmani dan intelek. Dan jelasnya FPK ini tidak hanya berfokuskan kepada ilmu semata-mata, tetapi sebaliknya bermatlamat untuk membangunkan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat serta warga negara yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan sedia berbakti kepada negara. Ianya dimulai dengan konsep kepercayaan kepada Tuhan dan keagamaan. FPK ini bertujuan untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara seimbang, menyeluruh dan harmonis supaya kesepaduan fitrah manusia terjaga dan individu yang mempunyai ilmu pengetahuan diharap menjadi seorang ahli keluarga, masyarakat dan warga negara yang baik dan juga terdidik. Selain itu, FPK ini juga berkonsepkan ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam usaha membangunkan diri dan juga masyarakat. Nilai ilmu itu bukan hanya berfungsi untuk menerangkan kepada individu tentang sesuatu perkara, tetapi yang lebih penting, nilai ilmu mampu mempengaruhi, merubah dan membentuk diri serta masyarakat. Dan nilai inilah yang akan menjadikan ilmu itu tinggi nilainya. Ilmu yang sedia ada juga dapat dicabar dan diubah mengikut pengalaman individu supaya ilmu tersebut diperkayakan selaras dengan konsep pendidikan FPK iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan, di mana elemen-elemen ini menjadi panduan kepada sistem pendidikan negara Malaysia. Ianya terdapat 11 elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama ialah pendidikan satu usaha yang berterusan. Elemen yang kedua, memperkembangkan potensi individu. Elemen yang ketiga, memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Elemen yang keempat, melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Elemen yang kelima, kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Elemen yang keenam, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Elemen yang ketujuh, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Elemen yang ke-8, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Elemen yang ke-9, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Elemen yang ke-10, melahirkan rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Dan elemen yang terakhir ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan juga negara. Hubung kait yang pertama ialah penyata Rahman Talib, iaitu pada tahun 1960, di mana
Laporan Rahman Talib ini mempunyai elemen-elemen FPK, iaitu memperkembangkan potensi dan kebolehan individu, di mana dalam penyata ini beliau mencadangkan pendidikan teknik dan vokasional diperkasakan. Seperti yang diketahui umum, pendidikan teknik dan vokasional menekankan tentang kemenjadian murid dari segi kemahiran dan juga ilmu dalam mempertingkatkan produktiviti individu. Hal ini dapat dikaitkan dengan elemen-elemen yang terkandung di dalam FPK yang menekankan tentang potensi dan kebolehan individu dan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, di mana ianya melahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani. Seterusnya, laporan Penyata Razak 1956. Secara umumnya, pembentukan dasar pendidikan negara dan juga falsafah pendidikan negara adalah daripada Penyata Razak. Namun begitu, elemen-elemen yang dinyatakan di dalam FPK tidak mempunyai berkaitan dengan cadangan yang dikemukakan di dalam laporan Penyata Razak pada tahun 1956. Seterusnya, hubung kait FPK dengan laporan Aminuddin Baki pada tahun 1964. Memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu merupakan salah satu elemen yang terkandung di dalam FPK dan secara tidak langsung turut mempunyai berkaitan dengan cadangan laporan Aminuddin Baki 1964, di mana laporan ini mencadangkan pelbagai kursus perlu diperkenalkan supaya dapat melahirkan pelbagai tenaga berkemahiran dan memperkenalkan sekolah teknik. Cadangan ini jika diteliti dapat membentuk insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir dan mempunyai akhlak mulia dan sempurna. Potensi yang terpendam dalam diri individu dapat dikembangkan ke tahap yang optimum seperti yang digariskan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1974. Laporan ini memberikan perhatian kepada murid yang lemah dengan mencadangkan pendidikan pemulihan bagi murid yang lemah dan juga penyusunan semula kurikulum untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira iaitu 3M. Cadangan ini berhubung kait dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan di mana ianya dapat memperkembangkan potensi individu iaitu potensi intelek dengan memberikan fokus kepada daya fikir dalam aspek 3M yang meliputi kemahiran membaca, menulis dan juga mengira. Seterusnya, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010. Pelan ini mempunyai beberapa teras, antaranya ialah membangunkan modal insan yang memfokuskan kepada ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi dan kemahiran. Antara kemahiran berikut ialah kemahiran komunikasi berkesan, kemahiran ICT, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat serta mempunyai nilai tinggi yang berupaya menjadi pemimpin yang berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Aspek-aspek ini dapat dikaitkan dengan elemen FPK di mana elemen ini bermatlamat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang dapat memberikan sumbangan melalui latihan-latihan yang disediakan bagi meningkatkan kemahiran produktif dan inovatif ke arah perkembangan negara. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025. Melalui pelan ini, KPM telah menyenaraikan beberapa anjakan yang perlu dilaksanakan dalam transformasi pendidikan. Antara anjakan tersebut ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, di mana anjakan ini memfokuskan aras pembelajaran bahasa, matematik dan sains dengan standard antarabangsa. Oleh itu, setiap murid akan mempelajari asas literasi dan
numerasi iaitu kemahiran asas untuk pembelajaran pada masa hadapan serta menerima input mata pelajaran sains sebagai bidang pertumbuhan utama bagi ekonomi Malaysia. Selain itu, anjakan ini juga turut merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah PBS untuk meningkatkan soalan yang bercirikan kemahiran berfikir aras tinggi serta meningkatkan kualiti pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Itu, pelan pembangunan ini juga berhasrat untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai dengan mengukuhkan pendidikan agama Islam dan juga pendidikan moral. Pendidikan Islam dan moral dijadikan sebagai medium untuk mengukuhkan perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat di antara murid, dan secara keseluruhannya dua anjakan ini didasari oleh falsafah pendidikan kebangsaan supaya dapat melahirkan model insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat anjakan ini juga adalah untuk melahirkan individu yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini juga mencadangkan anjakan untuk memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dan juga anjakan meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam. Secara langsungnya, ia mempunyai elemen-elemen yang begitu dekat dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Anjakan ini juga turut memberi impak yang besar kepada murid dalam mempertingkatkan modal insan, menyemai sikap bertanggungjawab, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan berketerampilan serta memberikan sumbangan kepada masyarakat dan juga negara. Disimpulkan bahawa perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sebelum merdeka secara tidak langsung mempunyai elemen-elemen yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan selepas merdeka ditambah baik dan diperkembangkan dengan pelbagai cadangan bagi meningkatkan kualiti pendidikan sehingga terbinanya falsafah pendidikan kebangsaan. Sehingga kini, sistem pendidikan di Malaysia didasari oleh falsafah pendidikan kebangsaan supaya dapat melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.